أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melempahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang sentiasa mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Kuliah Masjid Ambidin pada malam ini ingin menjelaskan tentang kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dilengkapkan huraiannya itu ialah kalam hikmat yang kedua atau dua yang telah dijelaskan pada kuliah yang lalu, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la yanbaghi lisaliki an yu'abbira an waridatihi fa inna dhalika mimma yuqillu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujuda syirki ma'a rabbih. Tidak layak, yakni tidak sepatutnya bagi seseorang salih itu dia menjelaskan, mengungkapkan, menghuraikan, memberitahu kepada orang lain tentang kurnia-kurnia Allah yang dikurniakan kepadanya, iaitu waridat. Kerana yang demikian itu akan mengurangi keberkesanan waridat itu terhadap dirinya. Dan akan menghalang diri dia itu daripada memiliki sifat benar dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini agak perkara yang dibahaskan dalam kalam hikmat ini agak khususiah sikitlah. Khusus sikit dengan arti pedoman kepada orang-orang yang beramal secara khususnya. Tapi perkara ini juga sebenarnya terbuka kepada kaum muslimin yang lain, kerana perkara ini juga berlaku kepada orang lain. Cuma secara khususnya perkara ini berlaku kepada orang yang mengamalkan amalan-amalan kesufian, tujuan untuk menyucikan batin mereka ni, nak membersihkan hati kalbu mereka ni. Maka dalam proses itu kadang-kadang mereka ni mendapat lempah kurnia Allah yang dinamakan waridat, seperti rasa khusyuk, timbul rasa ikhlas, timbul rasa pasrah, timbul keasyikan dan macam-macam lagi lah ehwal-ehwal yang dirasakan di dalam qalbu tu, kemanisan ibadah, kelazatan bermunajat dan bermacam-macam lagi. Yang cabang-cabang waridat tu sangat banyak. Jadi kalau dia cerita ke orang, dia beritahu kepada orang dalam keadaan dirinya tu masih dalam proses pembinaan lagi, bukan dalam proses orang yang sudah sampai ke tahap teguh dan kukuh,
Dia masih dalam proses pembinaan lagi. Kalau pokok kok baru tanam, dia tak besar molek lagi. Dia tak berakuh kemah molek lagi. Jadi kalau diceritakan orang, maka dia mengakibatkan waridat yang telah dialami tadi itu akan kurang kesang di terhadap dirinya. Maksudnya kalau sebelum ni dia telah merasai kemanisan ibadahnya, kalau diceritakan orang tanpa secara terbuka ataupun dia cerita kepada orang yang tidak sepatutnya dia cerita, maka kemanisan tu akan kurang jadi, akan hilang. Kalau sebelum ni Allah Ta'ala beri kepada dia satu bentuk kefahaman. Kalau sebelum tu dia tak dapat kefahaman tu, tapi setelah dia mengamalkan amalan-amalan yang dipelajari dari guru dia tu, tiba-tiba kefahaman dia tu jadi lebih jelas. Kadang-kadang orang yang menjelaskan kepada dia tu, apa yang dijelaskan tu bukan mudah, tapi pada dia mudah dia dapat faham. Tanya orang lain, tak erti, tak faham. Tapi dia boleh takak boleh-boleh ada. Sebelum tu tak gitu. Jadi cerah pandangan hati kalbu dia tu. Huraian-huraian jadi mudah nampak, mudah takak, mudah faham. Itu sebahagian dari waridat, berkat daripada amalan-amalan dia tu. Tapi kalau dia cerita secara tidak beradab kepada orang, maka kefahaman tu akan hilang. Kadang-kadang jadi kurang. Atau hilang sikit. Cara dia hilang macam-macam. Kadang-kadang dia hilang sikit-sikit. Sehingga tak sedar. Tak ada dah. Kadang-kadang mendadak, dia hilang apa yang telah dirasai sebelum ini. Dan bermacam-macam lagi lah. Kadang-kadang sesetengah tu diberikan Allah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari segi mengungkapkan sesuatu, dari segi menjelaskan. Allah Ta'ala beri ke dia kesang daripada waridat, kesang daripada amal-amal soleh yang dia buat tu. Allah Ta'ala beri ke dia, akal dia tu jadi bijaksana. Idea dia tu bagus, bernah molek, orang terima molek, orang pakai. Tapi bila dia cerita secara terbuka, secara yang tidak beradab ni, maka kurnia-kurnia itu kadang-kadang jadi hilang atau jadi kurang. Jadi hilang kebijaksanaannya. Hilang pandangan-pandangan tajam yang pernah tu hilang. Ini. Jadi itu yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu. Jadi sesiapa yang mendapatkan kurnia Allah ni, sama ada dia mempelajari dan mengamalkan amalan-amalan khususiah untuk menyucikan batin dia atau tidak. Mungkin dia mengamalkan amal-amal soleh biasa saja, dia biasa dengan bersolat yang wajib dan yang sunat, kemudian dia membiasakan diri dengan baca Quran, dia bersolat, bertahajud, berpuasa. Kadang-kadang ada juga kesan-kesan ni dikurniakan Allah, cuma tidak teratur, tidak tersusung, tidak terpandu. Cuma kadang-kadang ada juga. Maka sipir dia, kaedah dia serupa je. Kalau dia cerita mudah-mudah ke orang, dia akan hilang keberkesanan dia tu. Kalau kemanisan ibadah yang dirasakan sebelum ini, dia mula cerita, dia akan kurang atau dia akan menghilang. Sama ada cepat lambat, itu cerita lain. Itulah yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta'. Persoalannya sekarang, kalau kita nak tengok sikit, macam mana boleh jadi gitu? Macam mana? Jadi sudah saya jelaskan sedikit pada kuliah yang lalu tu, ibarat kita ni macam orang baru nak bercucuk tanam. Pokok tu baru nak tumbuh. Benih tu baru tubik akar. Tapi akar tak kerah lagi dan tak cekang molek lagi. Maka kalau pokok macam tu kita buka pagar gok, masuk binatang lain, masuk lembu ligang, habis balik. Tapi kalau pokok tu besar dah, lembu masuk ligang, sendek tak benda lagi. Tapi kalau dia pijak-pijak, akhir kali lumat, acur. Begitu juga kalbu kita ni, hak baru nak tumbuh ni, baru sedang merasai keasyikan, baru sedang merasai kemanisan, baru diberikan Allah kefahaman, dibuka keinginan, kemahuan, dan difahamkan banyak perkara, dan macam-macam lagi lah. Waridat ni, kurnia Allah ni. Jadi dia baru lagi. Kalbu dia masih metah lagi, maksudnya tak masuk molek lagi. Maka kalau dia menceritakan, dia mendedahkan, dia membongkar semua tu, maka kesan dia tu akan hilang. Ibarat pokok tadi kok, nyeligang di benda lain, habis pun. Dengan arti kalbu kita ni, kalau kita nak tengok dari sudut tasawufnya, kalbu kita yang tak kukuh molek ni, kalau kita cerita ke orang, maka ada kemungkinan akan tumbuh dalam hati kita ni timbul riak. Kadang-kadang timbul. Kerana kalbu kita tak kukuh molek. Bila cerita kadang-kadang dimari.
Dia mari dorongan tu. Kadang-kadang dia mari perasaan ujub, rasa timbul pengaruh diri. Dia mari takabur pula. Sebab apa? Kalbu dia tak kemah molek. Jadi bila dia cerita, dia membuka ruang kat arah tu. Buka ruang kepada penyakit-penyakit kalbu dia tu. Bila timbul penyakit tu, timbul riak, timbul ujub, timbul takabur, timbul macam-macam lagi perasaan-perasaan yang tak berapa molek tu, maka kalbu dia akan rosok. Rosok kan, jadi rosok. Bila rosok hilang, pokok baru nak tumbuh tadi tu terbalik, baru nak tumbuh. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta. Di sini dia tak beritahu, cuma beritahu kalau dia cerita Syekh Ibn Atta ni kalam hikmah, dia kata-kata hikmah yang padat. Cuma diberitahu bahawa orang yang menceritakan waridat ni secara umum lah. Kalau kita perincikan dalam kitab tasawuf, seseorang tu boleh cerita benda tu kepada orang-orang yang layak seperti guru dia, orang yang alim, untuk dia ambil pelajaran, nak dapat penjelasan huraian, boleh. Tapi kalau cerita tanpa sebab, bukan kepada orang yang sepatutnya dicerita, inilah yang dilarang. Tapi dalam kalam hikmah ni tak sebut gitu. Sebab kalam hikmah ni kata-kata yang ringkas, padat, pendek. Maka ada dalam syarah dia tu, kitab-kitab ulama yang syarah kalam hikmah ni dijelaskanlah. Ada pengecualian tu. Pengecualian dengan arti kalau dia cerita kepada guru dia untuk dia tahu, untuk dia belajar, untuk dia ambil manfaat, atau kepada orang-orang yang dirasakan berpengetahuan tentang perkara tu untuk dapat pedoman, itu boleh. Kemudian demikian juga tidak disebut dalam kalam hikmah ini, hanya diberitahu dia akan menghilangkan keberkesanan dia tu. Dah macam mana boleh berlaku macam ni? Tengoklah kitab-kitab lain pula yang mensyarahkan kitab hikam ini. Kitab hikam ini disyarah oleh ulama dengan banyak sangat, berpuluh-puluh, bahkan saya rasa boleh sampai ke ratusan syarah dia ni dalam pelbagai bahasa. Melayu ada, Sunda ada, bahasa lain, bahasa Urdu pun ada, bahasa Arab pun apatah lagi. Syarah dia banyak. Bahasa Afrika pun ada yang syarah kitab hikam ni. Kerana kitab ni agak terkenal dalam dunia Islam. Cuma syarah pula ada yang dalam, ada yang sederhana, ada yang macam-macam peringkat. Sebab kitab ni macam kitab induk lah. Macam ibu air. Ibu air ni nak buat pekat pun boleh. Buat pekat, pekat likat. Manis, orang kecil manis tak sesuai lah. Kita buat pekat. Lepas tu kalau nak sesuai, cairlah sikit. Tawarkan sikit. Kalau suruh tawar lagi, cair sikit lagi. Maka kitab hikam pun macam tu juga. Dia macam ibu tadi. Hikmah ni saripati hikmah yang disadur, yang diambil daripada pedoman Al-Quran dan hadis tu oleh ulama-ulama yang sudah sampai ke darjat dia tu. Maka dikumpulkan dalam bentuk hikmah-hikmah ni. Berarti dia padat syarat dengan pedoman-pedoman dia tu. Maka kita mungkin kalau kita baca direct tak berapa nak faham ataupun faham sekerat. Maka ulama syarah lah supaya dicairkan lah, supaya sesuai dengan kita. Ada syarahnya tu syarah pekat sikit sesuai untuk alim ulama. Ada syarah dia tu dicairkan lagi untuk orang yang sederhana. Ada yang dicairkan lagi untuk orang amal ni. Dan boleh buat macam tu. Tu kita kena faham tabi'i kitab hikam ni macam mana. Supaya jangan kata kitab ni kelas tinggi ke sederhana ke. Secara umum dia kelas sederhana, secara umum. Tapi dari segi macam mana dia dihuraikan ulama, boleh jadi macam-macam. Nak jadi kelas tinggi pun boleh, nak jadi kelas menengah pun boleh, nak jadi kelas rendah pun boleh. Kalau orang yang faham tentang tabi'i ini, dia akan tahulah bahawa kitab ini nak mengajar orang awam pun boleh, nak mengajar orang kelas tinggi pun boleh, dia boleh pergi dalam situ. Nak mengajar orang kelas sederhana pun boleh. Tengok bagaimana dia dihurai, dia dijelaskan. Baik, kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, rahsia-rahsia yang diberikan oleh Tuhan
Rahsia-rahsia yang diberikan, yang dikurniakan oleh Tuhan kepada seseorang salik. Jadi rahsia-rahsia ni, sebab apa disebut rahsia? Rahsia itu kurnia Allah ke dalam kalbu. Rasa kemanisan ibadat, rasa yakin, timbul keyakinan, timbul kefahaman, semua itu mainan hati belaka, kalbu. Dah bila sebut kalbu, dia duduk dalam. Bila duduk dalam, tak nampak kelih. Sebab tu orang panggil rahsia. Rahsia-rahsia ni apa benda rahsia? Rahsia ni luah mana dia? Perkara yang agak terselindung, tersembunyi. Maka salah satu rahsia, bila kita sebut perkataan rahsia-rahsia dalam tasawuf ni, salah satu di antara maknanya itu, hal-hal yang berlaku dalam kalbu manusia. Khusyuk contohnya. Bila dia ditulis dalam kitab, khusyuk mana apa benda, istilahnya apa benda, itu tak jadi rahsia. Ilmu zuhir. Sekalipun tentang khusyuk. Tapi bila khusyuk itu menjadi ehwal yang dirasakan dalam kalbu seseorang, dia jadi rahsia. Sebab tulis dalam kitab tu orang boleh baca belaka. Tapi yang merasainya tu, kalbu yang rasai ini tak ada orang tahu. Itu sebahagian dari mana rahsia. Sebahagian. Apa-apa yang dicurahkan Allah ke dalam kalbu manusia. Dan ini menjadi rahsia sebab orang tak tahu. Rahsia dia dengan Allah Ta'ala lah. Sebab orang ramai tak tahu. Kadang-kadang alim ulama pun tak tahu. Kecuali orang yang Allah Ta'ala beri pengencaman yang tajam, mungkin dapat cam lah. Saya teringat pada satu kisah yang berlaku pada zaman Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, tabi'in, yang merupakan salah seorang pewaris keilmuan Hasan Al-Basri ni. Abdullah bin Al-Mubarak ni. Zaman dia tu berlaku kemarau di Mekah. Kemarau. Jadi masing-masing solat istisqa, tapi belum turun hujan lagi. Tak turun lagi hujan. Satu ketika, dia pergi ke Masjidil Haram, kalau tak silap saya, dia lalu dekat dengan seseorang yang kulit hitam. Kulit hitam. Bukan orang comel lah. Orang negro Afrika, kulit hitam. Dan dia tengok orang ini bermunajat kepada Allah. Berdoa, bermohon kepada Allah dengan nampak suasana yang kita nampak, keadaan dia itulah. Syekh Abdullah Mubarak nampak, tengok dia ni. Dia kata silap, dia bersolat, dia berdoa, bermohon kepada Allah dengan mengungkapkan beberapa kalimat. Maka serentak dengan tu mari awang. Mari awang dan turun hujan. Jadi difahami oleh Syekh Abdullah Mubarak ni, maka dikaitkan mungkin berkat doa dia tadi tu. Di doa-doa tiba-tiba bergerak awang, mari turun hujan. Jadi dalam firasat Syekh Abdullah Mubarak ni, mungkin berkat orang ni ada ni. Jadi dia nak kenal, nak tahu siapa orang ni. Dia ikut balik. Dia ikut orang ni balik. Dia balik. Tahu tak tahu, dia ni seorang hamba abdi. Seorang hamba abdi kepada seorang pemilik. Seorang yang hartawan lah. Pemilik. Jadi bila dia cam, dia kenal ada orang ni, dia pun balik dulu, esok dia mari. Syekh Abdullah Mubarak ni pergi semula ke tempat tu, selepas dia tahu. Tujuan apa? Tujuan nak beli hamba tadi tu. Dia nak beli hamba. Jadi bila tuang punya hamba ni tahu Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ni mari, Syekh ni orang sangat dikenali. Orang yang terkenal. Dengan kealiman dia tu. Dengan kesolehan dia tu. Jadi dia nak beli. Jadi bila tuang punya kepada hamba ni tengok Syekh Abdullah mari ni, nak beli hamba pula, maka dia tunjukkanlah hamba-hamba dia, wak segor-segor molek sikit. Pilihlah nak mana, dia kata. Syekh Abdullah ni tengok tak ada. Kalau dia tengok malah tu tak ada. Dia kata aku nak ada orang lain lagi dah. Dia kata ada lagi, ada duduk dapur tu, tapi hak dak orok lah. Sepatutnya dia kata Syekh Abdullah Mubarak ni kalau nak beli hamba, belilah hak ni, ambillah hak ni, hak segor-segor ni, hak gagah-gagah ni, nak jadi pembantu, penolong, nak buat kerja dan sebagainya. Tapi Syekh Abdullah kata dak.
So bawa lagi orang selik ni, orang duduk belakang dapur. Kalau kita duduk dapur lah, duduk bahagian belakang. Orang ada waktu beg tu. Jadi, waktu beg lah. Waktu beg. Dan dia tengok ada orang berkenaan tu. Dia cuk orang tu. Jadi terkejutlah orang ni. Macam mana kau beli hamba hak darah, mu darah dah, mu beli hamba darah juga. Patutnya kita ni ulama ni mungkin orang bermodah lah darah lah, cari hamba, carilah hak gagah sikit, boleh buat kerja. Ni mu cari hak darah macam mu juga, seolahnya gitulah. Tapi tak apa, dia nak beli ni. Dia pun beli yang tu. Dia bawa balik. Jadi si hamba ni tanya dia, kenapa tuan beli saya? Tahu saya ni dak rok-rok. Hak lain suka-suka patutnya belilah hak tu. Saya ni dak rok mana dah. Dia kata, aku beli mu ni bukan aku nak memperhamba kamu, tapi aku nak memerdekakanmu. Aku pula nak jadi hamba kamu. Pelik. Aku beli mu ni tujuan tu. Aku nak merdeka kamu, aku nak khidmat kepadamu pula. Terkejut. Jadi jawapan yang di luar jangkaan lah. Tapi jawapan tu dapat ditangkap oleh si hamba ni. Pelik jawapan ni. Dia kata apa? Kalau begitu, berarti tuan sudah tahu rahsiaku. Berarti mu tahu dah rahsia aku. Kaedah mulut jawab gini. Ya faham. Jawapan tu dicang. Orang ni mesti mu tahu sesuatu tentang aku. Jadi tengah jalan, dia minta berhenti sekejap. Dan balik sampai ke rumah lagi. Tengah jalan minta berhenti sekejap. Apa yang dia minta nak bersolat. Nak bersolat sekejap. Tengah jalan sebelum sampai rumah. Di pertengah dalam perjalanan tu minta untuk bersolat. Dan dalam solat dia minta dengan Allah. Sekiranya apabila rahsia aku ya Allah, dalam hubungan aku dengan mu ni sudah terbongkar, maka ambillah aku. Mati situ. Dodang balik rumah. Dodang balik. Ni masuk rahsia. Masuk orang tak tahu. Jadi istilah rahsia dan tasawuf ni luah makna dia. Maka salah satunya, apa yang disematkan Allah ke dalam kalbu seseorang tu, zahir, tak nampak. Kadang-kadang nampak terbalik. Boleh nampak terbalik kadang-kadang. Tapi benda tak nampak. Luar nampak berkamai lah, macam ulama besar kita ni. Macam saya pakai serban lah. Tengok-tengok adalah gaya-gaya ulama sikit. Pakaian. Tuan tak tahu lagi. Tapi kenyataan boleh jadi terbalik. Boleh jadi terbalik. Dan boleh jadi orang mungkin tak berpakaian macam ni. Tapi kenyataan sebenar terbalik. Boleh jadi juga. Sebab apa? Kerana rahsia. Tak tahu. Sebab tu bila Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih cuba nak menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan kelebihan Sayyidina Abu Bakar, di mana Nabi menyebut Sayyidina Abu Bakar tu tidaklah melebihi kamu bikasrati salatin wala bikasrati siyam, bukan sebab kerana banyak semayang, bukan kerana banyak puasa, tapi kata Al-Ghazali li sirrin waqara fi sadri, kerana ada rahsia semak dalam kalbu dia tu. Tu kata Ghazali. Li sirrin, kerana rahsia tu. Bukan kena amalan orang nampak tu, tapi kerana ada rahsia lain yang semak dalam lubuk kalbu dia tu. Waqara fi qalbih, kata Al-Ghazali. Ini payah nak baca ni. Tapi kita biar fahamlah ilmu dia ni. Paling tidak pun kita ada dah pedoman sikit-sikit. Jadi itu masuk rahsia yang bermacam-macam lah. Dia beri zaud, dia beri rasa khusyuk, dia beri munajat, rasa sedap. Bila dia baca sembahyang contohnya, dia rasa macam dia bermunajat dengan Allah. Dia rasa. Itu sebahagian daripada waridat. Dan kalau dia mengamalkan amalan khusyuk, itu natijah dia. Cuma orang yang tidak mengamalkan amalan khusyuk ni kadang-kadang dia dapat juga, tapi tidak terarah, tidak terpandu. Itu je beza. Tidak terarah, tidak terpandu, tidak terbimbing. Tapi adab dia, adab yang perlu dia faham sama. Kalau dia cerita mudah-mudah, gitu jugalah. Dia akan hilang. Baik, kepada seseorang salik ni tadilah orang yang berusaha untuk nak baiki diri dia, nak betul diri dia, nak nak menyucikan batin dia. Itu salik. Itu sebenarnya.
Kadang-kadang ada orang beri tanggapan salah. Tak boleh belajar ilmu tasawuf ni ilmu tinggi. Tinggi apa? Ilmu orang nak betul diri. Itu ilmu tasawuf. Kalau diri betul dah, bersih dah, tak payah dah ilmu ni. Tak payah dah ilmu ni. Segar molek dah, bersih molek dah hati. Tak perlu dah ilmu ni. Orang perlu ilmu ni orang yang sedar dia sakit. Orang yang dia sedar dia kurang. Orang dia sedar dia perlu kepada rawatan. Dia sedar dia perlu kepada pembaikian. Orang tu hak ngaji ilmu ni. Hak comel molek dah. Arif dah belaka. Tak main dah ilmu ni. Sebab apa saya kata gitu tu? Sebab ada tanggapan. Ilmu tasawuf ni ilmu orang tinggi. Tinggi apa? Orang mengaji ilmu ni, orang sedar dia sakit. Tu orang mengaji ilmu ni. Orang tak mau mengaji tu, tak sedar dia sakit lah tu. Masa mudahnya. Taklah begitu. Kurang je lah. Tapi nak kabarnya orang mengaji ilmu ni bukan tinggi tak tinggi. Orang yang sedar dia tu perlu kepada bimbingan, perlu kepada pedoman untuk baiki. Betul dia ni, orang mengaji ilmu ni. Kepada seseorang salik yang harus disimpan baik-baik, dia kena jaga. Kalau pokok kok dia tanam berakar molek, dia kena pagar molek lah. Jangan mari benda-benda kacau. Pagar tutup rapat. Jangan buka pintu tu. Jangan mari benda-benda ligang, mari ligang di kambing, ligang di lembu dan sebagainya. Jangan, tutup pagar molek, rapat molek. Itu kena jaga. Zuk-zuk yang dirasakan dikurniakan Allah tu simpan baik-baik, jaga adab dia. Baru dia akan tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh. Dan jangan berbual murah kepada semua manusia. Jangan dia duk bual, aku lah ni khusyuk sungguh. Dia cerita, aku ni kadang-kadang dia ada niat yang baik, kadang-kadang. Kita tak nafi dia nak mendorong orang lain. Tapi mungkin dia tersalah dalam adab perkara ni. Setengah tu memang sengaja dia jenis baik ke orang, ada juga. Tapi kita tak nafikan ada setengahnya tu ada niat yang baik. Niat dia kabar tu nak beri dorongan ke orang. Tapi perkara tu dia anggap sebagai perkara yang tak molek dalam tasawuf. Dalam perkara ni. Kecuali kepada orang yang saya masukkan tadilah. Kepada guru dia, kepada orang-orang yang dia rasa dapat diambil manfaat daripadanya. Itu lain. Jangan berbual murah kepada sesama manusia. Kecuali kepada guru yang dapat menyimpannya, menyimpan rahsia itu. Guru-guru ni pula kadang-kadang bermacam-macam ragam. Ada setengah murid tu dia cerita pengalaman macam-macam. Guru buat diam je, ada juga gitu. Sebab tu guru ni Allah Ta'ala beri ke dia ni kemahiran lah sikit. Adalah kemahiran. Jadi dengan pengalaman dia, dengan kemahiran Allah Ta'ala beri dia, dengan firasah yang Allah Ta'ala beri kepada sebahagian mereka tu, kadang-kadang maka kemahiran tu digunakan untuk membimbing murid-murid ni. Kadang-kadang kita murid ni, kita khabar ke Tok Guru, nak suruh Tok Guru khabar gini. Bagus mu. Kadang-kadang ada juga kita ni. Kita cerita gini ni dengan harapan mudah-mudahan Tok Guru kata, molek, bagus, makom tinggi. Harapan kita kadang-kadang. Tak apalah kita ni orang baru nak naik. Tapi pada sisi guru, kadang-kadang dia buat diam. Orang ni cerita macam main, pengalaman lalu dulu buat diam, buat senyap. Dia juga gitu. Sebab kemungkinan dalam firasat guru tu, kalau dia khabar molek, nanti qalbumu tu akan tubuh penyakit riak. Maka dia buat diam. Setengah tu dia kata, dah ada carilah. Lupakan dulu. Padahal dia tahu benda tu molek. Tapi sengaja tak dia beritahu. Takut kawan ni termakan dengan benda tu. Jadi penuh dia. Ada setengah macam tu. Ada setengah. Jadi ragam teknik perkara ni, kaedah dalam menyelesaikan perkara ni dalam dunia tasawuf ni sangat banyak. Itu saya beri contoh lah. Nak kabarnya, kalau kita ni belajar ilmu ni, lalu kita mengalami pengalaman, kita cerita pada guru kita, tiba-tiba guru kita tu kata apa? Kata, buat senyap saja. Ataupun dia buat diam, tak kata benda. Ataupun dia kata, dah ya heranlah. Jangan kecil hati lah. Jangan kecil hati. Kadang-kadang apa yang kita khabar tu bukan salah. Betul. Tapi guru jawab ataupun jawab dengan cara tu atau tidak jawab, kadang-kadang menurut firasat dia nak menyelamatkan kalbu kita daripada terkena penyakit-penyakit ujub riak dan macam-macam lagi. Tapi kalau kita tak tahu kala macam kita ni, orang mereka bawa kita cerita, tinggi makam. Kita jawab gitu. Padahal kita tak sedar kawan ni akan jadi rosak dengan jawapan kita tu. Kadang-kadang.
Ini sebab tu perlu kepada perguruan yang sahih. Allahumma a'inna. Baik, sebab bila ternyata bahawa ia dapat menyimpan rahsia-rahsia Tuhan, bila seseorang tu dapat menyimpan rahsia-rahsia, Allah Ta'ala beri itu kepada dia itu sebagai satu bentuk rahsia. Bila rahsia ni kena simpanlah, kena jagalah. Jadi bila sesiapa yang dapat rahsia dan ternyata dia menyimpan rahsia, orang tu dipercayai. Bila seseorang tu dipercayai, maka akan diberi lagi lah rahsia-rahsia lain. Macam kita. Kita menguji seseorang, kita beri dia satu amanah supaya simpan rahsia. Dan kita mendapati memang dia jaga rahsia tu. Akan datang, kita tak rasa bimbang nak khabar ke dia lagi rahsia-rahsia lain lagi. Sebab kita tahu dia tu amanah. Dia tu jaga molek. Tapi kalau kita pesan dia jaga rahsia, tak dalam sehari, habis tahu belaka. Tu sembah belaka. Lepas tu kita nak khabar dah dia. Tak nak khabar dah ke dia. Sebab apa? Tak boleh pakai orang ni. Tak boleh pakai. Tak jaga rahsia. Maka demikian juga dalam hal perkara ni. Waridat tadi tu, kurnia-kurnia Allah yang berupa khusyuk, yang berupa faham, yang keyakinan dan macam-macam lagi yang dilemparkan Allah ke dalam kalbu kita tu termasuk perkara yang bersifat rahsia. Jadi kalau dijaga molek, dia tak cerita mudah-mudah, maka dia dianggap orang yang beramanah. Jadi bila seseorang tu dikira beramanah, maka insya-Allah banyak lagi lah rahsia-rahsia lain yang akan dicurahkan, akan dikurniakan Allah kepada dia. Itu dia. Menyimpan rahsia-rahsia Tuhan yang diberikan kepadanya, ia akan mendapat kepercayaan untuk rahsia-rahsia yang lebih besar selanjutnya. Sebab sudah dipercayai. Jadi kalau nak diberi rahsia-rahsia lain yang lebih halus lagi, yang lebih mendalam lagi, yang lebih besar lagi, maka memang dia patut layak. Sebab apa? Dia orang yang beramanah, orang yang jaga rahsia. Baik. Dan bila selalu dibual, dibuat buah. Dia buat buah. Tak kira lah buah tawakah ke, kedai kopi ke, mana-mana ke, jadi bahan bualang. Bualang yang tak ada faedah lah. Kecuali dengan tujuan-tujuan yang diharuskan syarak lainlah. Nak membetulkan keadaan, nak menceritakan kebetulan berlakunya situ. Kebetulan duduk kedai kopi itu, ada hal berlaku dan kita nak betul situ. Tak apa. Kedai kopi pun duduk kedai kopi wakah ke, tak kira lah. Tapi biarlah benda tu ada tujuan yang sesuai dengan yang diluluskan syarak. Yang sesuai dengan kehendak syarak. Yang dikatakan di sini ni, sekadar nak buat, nak cerita tak ada faedah. Tak ada tujuan. Dan bila selalu dibual, yakni dijadikan bualang tanpa faedah, tanpa tujuan syar'i, bererti pandangannya belum bulat kepada Allah. Bererti kalbu dia tu dalam menyimpan rahsia Tuhan ni tak bulat molek. Tak kemah molek. Tetapi masih selalu mengharap apa-apa kepada sesama makhluk. Ghalibnya, orang yang cerita tanpa tujuan ni, dia ada tujuan sendiri. Sama ada nak khabar korang bahawa aku ni yang boleh tu boleh ni. Atau tujuan nak khabar bahawa aku banyak tahu rahsia. Macam-macam lah. Ghalibnya macam tu. Jadi kalau dia menceritakan tu, berarti kalbu dia tak bulat. Sifat benar kalbu dia tu dengan Allah Ta'ala tak bulat molek. Tak kemah molek. Sebab tu dia akan suka ke arah nak buat benda tu. Nak mencerita-cerita, nak buat, nak cerita kepada orang yang tidak berkenaan tanpa tujuan syar'i. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang kedua tu dua. Kesimpulannya bahawa waridat-waridat ni, kurnia-kurnia Allah yang dikurniakan kepada seseorang ni, dia adalah merupakan amanah, dia adalah rahsia. Maka kita ni sekiranya dikurniakan Allah, jaga molek. Jangan mudah-mudah duk cerita kepada orang. Kecuali kepada orang-orang berkenaan yang disebutkan tadilah. Guru-gurunya, alim ulama, untuk diambil pelajaran, ambil pedoman, tak apa tu. Dan sekiranya dia menceritakan juga, maka kesan dia, akibat dia bahawa waridat yang didapat tu akan hilang fungsi dia tu. Akan kurang atau hilang
fungsinya. Baik, itu kesimpulan daripada kalam hikmah Syekh Ibn Atta yang ke-202. Baik, sekarang kita masuk sikit ke kalam hikmah yang ke-203. Kata Syekh Ibn Atta, la tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaik. Ada kesilapan tashkil ni, kesilapan baris ni. Tapi saya baca ikut tashkil yang sudah saya betulkan. La tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaiki. Dalam kitab saya tadi al-akhzi, ilal akhzi minal khalaiki illa antara annal mu'tiya fihim maulaka. Fa in kunta kadzalika fakhuz ma wafaqakal ilmu. Tapi dalam kitab saya ni ma wafiquka al ilma, di kesilapan bagi. Betulnya ma wafaqakal ilmu. Baik, apa artinya? Jangan menghulurkan tanganmu untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa bahawa yang memberi itu sebenarnya Tuhanmu. Maka bila engkau telah sedemikian, maka terimalah dari mereka apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. Terjemahan tepat. Cuma baris Arab tadi tu ada sedikit kesilapan. Baik, apa artinya? Sekarang ni Syekh Ibn Atta nak ajar kita pedoman dari segi tasawufnya. Dari segi tasawufnya berkait dengan menerima pemberian-pemberian orang ni. Nak ambil orang beri apa-apa tu kita nak ambil. Pedoman tasawuf. Pedoman syarak jelaslah. Apa yang diberikan tu pada kita tidak muskil, benda tu halal, terima je lah. Sikit banyak tak kira. Apa yang diberi tu adalah perkara yang halal dan tidak ada keraguan tentang perkara itu tu boleh terima. Sikit ke banyak ke tak kisah. Orang nak beri pitih kita 10 riyal. Jelas bahawa pertama sekali itu pitih. Dia bukan arak, dia bukan daging yang dilarang, bukan. Kemudian sumbernya kita tahu dia ni pada zon tinggi kita ni bahawa dia ni bukan jenis ambil benda ni daripada sumber yang dilarang menurut zon kita. Maka syarak luluh dah dari segitu. Maka nak beri kita 10 riyal ke, 10,000 ke, 10 juta ke, tak apa ambil. Dari segi syaraknya, lepas. Tapi tasawuf ni dia beri sikit pedoman yang lebih khusus sikit. Dari segi syarak tak salah. Cuma tasawuf beri pedoman sikit. Pedoman tasawuf ni sudah tentu ada tujuan dia. Dari segi syarak, dia beri pada kita sah pada syaraknya, ambil lah. Tapi tasawuf dia ada makna-makna, dia ada pedoman-pedoman yang diajar kepada kita ni supaya apa? Supaya ketauhidan kita terhadap Allah tu kukuh dalam bab ini, dalam bab menerima pemberian ini. Supaya terjaga makrifat kita, supaya terjaga tauhid kita. Tapi oleh kerana sudah sampainya isyarat ini, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah huraian kalam hikmah ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.